Assalamualaikum. Hari ini kita sambung pula kepada reaktor nuklear Malaysia. Jadi, Malaysia dia mempunyai sebuah reaktor nuklear yang berkuasa 1 megawatt, dikenali sebagai Agensi Nuklear Malaysia. Okey, reaktor nuklear tu pula dikenali sebagai Trigger Puspati ataupun RTP dan beroperasi bermulanya pada 28 Jun 1982. RPT ni dia merupakan sejenis kolam yang direka bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan ke atas tenaga nuklear. Okey, tapi reaktor ini tujuan dia ada hanyalah untuk tujuan latihan, penyelidikan dan penghasilan isotop sahaja. Jika Malaysia ingin menjana tenaga elektrik daripada tenaga nuklear, kita perlukan 100 megawatt. Maksudnya kita hanya mampu ada 1 megawatt saja. Kalau ada 1000 megawatt, baru boleh kita jana elektrik daripada tenaga nuklear. Okey, so ini adalah contoh RPT kita, kecil saja, dan orang yang duduk dalam ni yang mempunyai pengalaman yang tinggi, pengalaman yang banyak dah tentang tenaga nuklear. Okey, so kita tengok penggunaan tenaga nuklear bagi negara-negara yang menggunakannya. Jadi tenaga nuklear ini menjadi pilihan sebagai sumber alternatif untuk tenaga elektrik. Jadi negara-negara tertentu dia mempunyai sebab kenapa dia memilih tenaga nuklear sebagai dia punya sumber tenaga. Okey, yang pertama, sebab pertama adalah disebabkan kurangnya tenaga lain. Okey, tenaga lain contohnya kurang sumber tenaga lain, contohnya arang batu dan juga petroleum. Jadi negara-negara yang tak ada arang batu dan petroleum, dia terpaksa import. Okey, dia terpaksa ekspor, import-ekspor. Dia supaya terpaksa import masuk bahan api fosil ini ke dalam negara. Bila diimport, kos dia adalah amat tinggi. Dan kamu sendiri tahu yang petroleum sekarang pun harga dia dah sangat tinggi dan melambung. Okey, macam Malaysia, kita masih ada petroleum kita sendiri. Jadi, kita boleh guna petroleum kita. Macam negara-negara yang tak ada sumber bahan api fosil, dia menjadikan kos dia amat tinggi sebab dia kena import. Okey, jadi daripada depa import, pilihan yang paling terbaik sekali adalah tenaga nuklear. Sebabnya tenaga nuklear ada satu reaktor nuklear dibina 1000 megawatt macam tadi kita tengok, dia dah boleh jalankan tenaga elektrik. Tenaga nuklear dia boleh dah menghasilkan tenaga elektrik tanpa lagi dia ada import ekspor. Okey, so sekarang kita tengok pula keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi. Apabila negara tu terlampau luas, jadi bahan ataupun sumber tenaga elektrik yang diperlukan juga adalah sangat tinggi. Sama juga dengan penduduk yang padat, yang ramai. Jadi mereka pun memerlukan sumber tenaga elektrik yang banyak. Jadi salah satu cara, contohnya negara China sini, dia menggunakan tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik, supaya tenaga nuklear ni memang boleh membekalkan sumber tenaga elektrik dengan lebih banyak kepada keseluruhan penduduknya yang banyak tu. Okey, seterusnya kita tengok pula sumber pendapatan negara. Negara seperti Slovakia, dia mempunyai reaktor nuklear. Dia membina pula stesen penjana kuasa elektrik. Selain pada dia guna untuk diri dia, dia juga mempunyai lebihan tenaga elektrik. Dan lebihan tenaga elektrik inilah pula dia boleh jual pula kepada negara-negara jiran. Jadi bila ada jual, mestilah kita dapat keuntungan. Okey, seterusnya kita tengok pula teknologi yang canggih. Seperti negara kat sini kita tengok Amerika Syarikat, Jepun, Rusia dan Jerman. Mereka mempunyai teknologi yang canggih yang boleh membolehkan mereka membina reaktor nuklear, stesen reaktor nuklear yang lebih baik dan lebih berteknologi. Jadi tengok mereka berjaya menghasilkan teknologi yang lebih canggih serta mengurangkan risiko-risiko berlakunya reaktor nuklear. Maksudnya pembebasan nuklear. So mereka boleh cipta kawasan yang lebih selamat untuk menjalankan
menjalankan aktiviti penghasilan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okey, seterusnya kita tengok pula impak penggunaan tenaga nuklear. Bila guna, dia mesti ada impak dia. Okey, baik dan juga buruk. Okey, so kita tengok ni impak penggunaan senjata nuklear. Okey, kita tahu senjata nuklear ni hanya ada pada negara-negara kaya. Kalau kamu tengok dalam TV, kalau depa selalu tunjuk dalam TV mengadakan ujian bom atom atau mengadakan negara setengah negara tu kan, dia mengadakan ujian ketenteraan. Kalau dia tunjuk dalam TV, sebenarnya dia nak tunjuk pada satu dunia bahawa dia punya kekuatan tentera dia adalah sangat baik. Macam Korea Utara, dia selalu tunjukkan dia ujian dia punya ujian bom dia kan. Sebenarnya dia buat bukan untuk dia nak tunjukkan pada dunia dia ada semua dan kita tak boleh beranilah nak kacau dia. Okey, so kita tengok kat sini sekitar 1940-an. Okey, ada penyelidik telah dijalankan ke atas tenaga nuklear dan menghasilkan bom. Antara orang-orang yang menghasilkan bom ni kan, orang yang pertama yang menjumpai reaktor nuklear ni adalah Sir Albert Einstein. Albert Einstein inilah yang mula-mula dan kawan-kawan dia. Okey, jadi hasil sampingan dari pembelahan nukleus ni dalam reaktor nuklear boleh menghasilkan bom, dan dia bahan utama untuk penghasilan bom atom ni adalah plutonium. Okey, jadi dunia telah menyaksikan mana petaka yang amat dahsyat apabila tenaga nuklear digunakan untuk menghasilkan senjata, macam dekat Jepun, Hiroshima dan Nagasaki. Okey, jadi pada Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat telah menggugurkan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Untuk apa? Untuk menunjukkan kekuasaan dia. Okey, so kita tengok apa yang terjadi dekat situ. Masa kejadian pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ni, mereka telah menjatuhkan 2 biji bom. Yang pertama, bom yang namanya Little Boy digugurkan di Hiroshima pada 6 Ogos 1942. Pada 9 Ogos 1945 pula, tadi 45 agak no, digugurkan pula lagi satu pula bom atom yang bernama Fat Man di Nagasaki. Jadi dua-dua tempat ni pun meletup, dan hasil daripada letupan itu dia menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat dan mengorbankan hampir 70,000 nyawa orang secara serta-merta. Maksudnya secara serta-merta, bom jatuh, senyap, mati habis. Okey, caranya apa dia? Pengeboman ini dia menyebabkan keadaan seluruh bandar itu menjadi amat panas sehingga cahaya struktur bersih. Maksudnya bom jatuh kan, bom tu menghasilkan tenaga haba yang sangat tinggi sampai boleh membunuh manusia dan juga mencairkan besi. Dahsyatlah. Jadi letupan bom nuklear juga boleh mengganggu keadaan atmosfera dan juga dia juga menghasilkan luruhan radioaktif. Kalau kita tengok bom tu kan, dia jadi macam bentuk cendawan awan tu kan. Awan cendawan tu adalah luruhan radioaktif. Bila dia jatuh atas tanah, dia akan menyebabkan efek pula dekat atas dekat atas darat, dan juga kalau dia ditiup angin, radioaktif tu akan terbawa pula pergi ke tempat lain. Betapa bahayanya bom atom ni. Jadi pada ketika itu seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. Maksudnya dia jadi padang jarak, padang terkukuk. Okey, so ini kita tengok dalam buku teks pun kamu ada sebelum dan selepas dibom dengan bom atom di Hiroshima. Okey, tengok keadaan dia. Okey. So ini adalah manusia yang menghasilkan bom. Okey, J. Robert Oppenheimer. Okey, individu mencipta bom atom. Dia digelar sebagai father of atomic bomb. Okey, dan dialah yang menyebabkan letusan di Hiroshima dan Nagasaki. Di akhirnya dia boleh pula menyesal selepas menyaksikan kemusnahan akibat hasil ataupun
penghasilan bom dia. Okey. Okey. So seterusnya kita tengok pula impak ujian nuklear. Kalau dulu untuk berperang. Sekarang ujian nuklear dilakukan untuk menunjukkan kekuatan. Jadi kamu tengok sini nah, ujian nuklear perlu dilakukan untuk memastikan senjata itu berfungsi ataupun tidak. Dia kena test jugalah, nanti pergi baling-baling tak meletup pun. Okey. Jadi, ujian nuklear dilakukan sama ada di atmosfer terbuka, maksudnya di udara, di darat ataupun di laut. Dan ujian nuklear ni mesti akan memberi impak buruk kepada hidupan dan juga persekitaran. Jika di bawah tanah, di dalam tanah lah no, dia boleh menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan juga sumber air. Jadi, tanah dan air yang terkena radiasi ni pula akan mengalir ataupun digunakan, diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan tu akan membesar, manusia kutip ambil makan ataupun haiwan ambil makan. Radiasi tu akan masuk dalam rantaian makanan kita. Kalau masuk dalam sumber air pun sama. Ikan ambil makan, ikan terjadi radiasi dan dia akan menyebabkan efek juga kepada rantaian kehidupan kita. Okey. Bagi pula kalau dia buat ujian di laut pula, kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Pasal apa berlaku kemusnahan? Sebabnya bom atom ni ataupun nuklear ni dia menghasilkan haba yang tinggi. Jadi maksudnya air tu boleh masuk, ikan yang duduk dalam tu akan terabui sekali. Jadilah ikan rabui. Okey, seterusnya kita tengok pula manusia dan hidupan di laut. Kalau hidupan di atas darat ni, manusia dan hidupan di atas darat ni, impak dia pun lagilah teruk. Okey, dia boleh menyebabkan kesan somatik dan juga kesan genetik. Apa dia kesan somatik dan genetik? Okey, kita tengok. Kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear. Kalau kesan somatik dia, maksudnya dia akan letih, loya, katarak. Mata gitu, dia ada satu lapisan putih dekat mata hitam. Dia akan menyebabkan penyakit leukemia, iaitu kanser darah dan juga keguguran rambut. Kalau kesan genetik dia, okey, ni yang katanya mutasi tu, kecacatan pada bayi, mutasi sel dan juga kanser. Contoh mutasi sel tu, badan kita, tangan kita jari ada 10, dia naik 12. Tak pun bila haiwan dilahirkan sepatutnya lembu kaki 4, kaki dia ada 6. Dan kalau dalam satu kampung tu tiba-tiba banyak berlakunya kecacatan yang pelik-pelik. Okey, macam kembang siam, tiba-tiba beranak anak kaki 5. Itu semua adalah disebabkan oleh mutasi sel. Dan itu juga adalah disebabkan oleh pencemaran radiasi. Okey, dan juga kesan genetik kanser. Kanser turun-temurun. Maksudnya daripada tok dia, mak dia, anak dia semua kena kanser. Maksudnya mereka dah terdedah kepada kesan radiasi. Okey. So, kita tengoklah 12.4 tenaga nuklear di Malaysia. Okey. Kewajaran pembinaan stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Okey. Wajar tak wajar kita bina di Malaysia? Okey, yang pertama, bagi melaksanakan pembinaan stesen jana kuasa nuklear, beberapa faktor perlu diambil kira. Yang pertama, bahan api fosil yang akan habis. Okey, dan juga kosnya yang akan semakin meningkat. Even kita kat Malaysia pun, kita punya petroleum kita tak guna. Kita eksport, kita import daripada luar. Dan kita ekspor kita punya petroleum keluar sebab kita punya petroleum kita adalah lebih baik kualiti dia. Jadi maksudnya itu pun menyebabkan kita punya bekalan tak cukup baik. Okey, yang kedua, kesan pencemaran oleh tenaga nuklear adalah lebih rendah dibandingkan dengan bahan api fosil. Bahan api fosil membebaskan karbon dioksida dengan sangat banyak dan menyebabkan apa? Keyword saya hari ini, apakah pencemaran yang dihasilkan oleh bahan api fosil? Okey, kamu hantar kat saya apa kesan pencemaran dia dan apa yang berlaku kepada bumi kita. Hasil daripada pencemaran kesan bahan api fosil. Okey?
Okey, so cikgu sambung balik. Dan dia kata situ, kalau kata tenaga nuklear ni, dia tak membebaskan gas karbon dioksida yang banyak. Jadi, dia adalah lebih baik dibandingkan dengan bahan api fosil. Jadi, kawasan bagi membangunkan stesen jana kuasa nuklear mestilah sangat strategik. Maksudnya dia kena jauh daripada penduduk. Dia tak boleh pergi buat dalam langgang ke, kat Lostak ke. Dia kena pergi duduk tempat yang jauh, tersorok daripada orang lain. Tapi mestilah berhampiran dengan punca air. Bagi apa? Bagi memudahkan proses penyejukan berlaku. Sebab apa? Sebab kita memerlukan air yang banyak dalam proses penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okey, kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Bahan api fosil, tenaga elektrik yang terhasil daripada dia sikit saja. Tapi kalau tenaga nuklear banyak. Let's say lah kata kita kaya dan kita boleh ada tenaga nuklear kita sendiri, stesen jana kuasa kita sendiri, kita boleh jual pula elektrik kita pada Singapura, pada Thailand dan juga Indonesia. InsyaAllah Malaysia akan lagi kaya. Okey, seterusnya kita tengok terakhir sekali adalah ejen nuklear Malaysia. Ejen nuklear Malaysia dahulunya dia dikenali sebagai Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia ataupun MIN. Dia terletak di Bangi, Selangor. Agensi ini dia ditubuhkan untuk menyelaras aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi berkaitan dengannya. Jadi, aktiviti utama yang dijalankan sini adalah untuk apa? Untuk menyelidik dan pembangunan teknologi nuklear bagi pembangunan negara dengan kerjasama antarabangsa. Maksudnya kat sini, kalau kamu risau di makmal kamu ada reaktor nuklear ataupun ada radioaktif, bahan radioaktif, jangan bimbang. Dekat sekolah memang takkan ada. Kalau ada pun dalam kuantiti yang sangat kecil dan juga sangat lemah. Okey. So, sebabnya nuklear ni sangat bahaya, dia memang ada satu tempat tu je. Dekat mana? Dekat sini. Dekat agensi nuklear Malaysia. Okey. Sampai sini sajalah tajuk kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.